apa Nabi kata. Okey. Barang siapa yang dapat tidur dengan tenang di tempat tidurnya. Barang siapa yang dapat tidur dengan tenang di tempat tidurnya. Ini satu ciri yang nak menjadikan kita kata apa itu kebaikan terbaik tadi. Kebaikan yang terindah tadi. Okey, ni Nabi pesan, Nabi cakap ni. Siapa yang sudah dapat tidur dengan lena, dengan nyenyak, dengan tenang. Okey? Dapat tidur dengan tenang tidurnya. Okey, kita dapat kedok. Hari-hari dapat sampai tak nak bangun dah. Ini satu daripada ciri yang kita katakan kamu mendapat kebaikan terindah. Okey, itu satu. Yang kedua kita kata apa? Okey, jika kamu ada tempat berlindung. Pertama tadi dia kata apa? Dapat tempat tidur yang di tempat tidur yang tenang dan aman. Kedua, kamu dibekalkan dengan kesihatan. Iaitu kita kata sihat badannya ataupun sihat tubuhnya. Ini hadis asalnya. Kemudian kita kata apa lagi? Dia memiliki bekalan makanan untuk hari itu. Hari itu ada makanan semua. Pagi, petang, malam. Selesai. Okey. Maka seakan-akan dia telah mendapat dunia dan seluruh kesemua kenikmatannya. Ni faham tak ni hadis Nabi? Pertama, siapa dapat tidur dengan nyenyak di tempat tidurnya dengan aman damai, dia bermakna sudah dapat nikmat terbaik. Okey, siapa yang bangun tidur badannya sihat. Ketiga, ada bekalan makanan yang boleh dimakan untuk hari itu. Okey. Ini 3 tanda. Pertama kita kata siapa dapat tidur, siapa badan sihat, siapa kita kata ada makanan, maka dia seakan-akan tu dekat-dekat lah tu, serupa. Seakan-akan maknanya serupa. Okey, seakan-akan telah mendapat dunia dan seluruh kenikmatannya. Kita rasa kedok ni. Nabi dah pesan dah, kamu tengok, kamu dapat apa? Kamu ada apa dalam rumah kamu? Kamu boleh tidur ke tidak? Boleh tidur, boleh makan, bangun pagi, sehat, ada bekalan makanan. 4 benda je, 3 benda je. Pertama tadi boleh tidur dengan nyenyak, dia rumah kamu sendiri. Kedua, boleh bangunnya tidur sehat. Okay. Ketiga, ada bekalan makanan yang baik. Ada makanan yang cukup untuk hari itu. Maka ketiga-tiga perkara ini Allah sudah ibaratkan. Nabi sudah ibaratkan seolah-olah kamu mendapat dunia dan seluruh nikmat dunia. Okay, kita semak diri kita balik. Kita dah tidur bertahun-tahun dah. Pernah kita rasa itulah nikmat terbesar? Pernah kita dah makan tak berhenti-berhenti. Kita baru lepas dikurung PKP. Buka mata makan, turun tangga makan, balik makan, naik balik makan, turun balik makan. Okay? Dapat tidur sampai bangun tengah hari. Tak ada buat apa, tak pergi kerja, tak pergi sekolah. Betul? Jadi kita kata kita dapat tidur nyenyak yang sangat hebat di rumah sendiri. Kita sudah bangun dalam keadaan yang sehat. Kita juga sudah ada bekalan makanan yang cukup untuk kita makan. Bermakna kita ni tinggi ke tidak syukurnya. Rasa tak itu adalah antara kebaikan terindah yang Allah bekalkan pada kita. Kalau ini belum terasa, bermakna hubungan kita dengan Allah, syukur kita kepada Allah, baru di lidah. Belum masuk ke hati, belum masuk ke saraf, belum masuk ke tubuh. Okay? Semak balik diri kita. Kita baru lepas berkorban. Baru melintasi Hari Raya Korban, baru melintasi macam-macam puasa 10 Zulhijjah. Okay, 1 sampai 9. Ya Allah, 10-nya berkorban. Tapi sedihnya, Mi dah sebut ke belum?
masih ada sedihnya sebab ada sahabat kita yang bagi daging kurban ke anjing. Itu pun tak tahu nak kata bila nak lega, rasa sesak nafas bila dengar. Okey. Seolah-olah tak ada manusia dah dalam dunia ni. Okey, sehingga dia ambil je daging kurban yang orang bagi tu, dia bagi ke anjing dia. Ini satu kurang ajar, yang paling kurang ajar. Itu pada Umi lah. Minta maaf guna perkataan kasar juga. Okey, sebab kita kata nak berkorban itu tanda kamu redha dengan Allah, kamu berterima kasih dengan Allah. Bukan tak boleh bagi pada binatang. Bukan salah kan bagi binatang. Kalau sekiranya daging tu dah rosak. Kalau sekiranya apa kita kata binatang tu kelaparan, kau tak dibagi makan, mati terus dia. Tak ada benda lain yang kita nak bagi kecuali ada daging tu saja. Okey, itu mungkin atas namanya ihsan, rasa dekat, rasa insaf, rasa nak membantu. Itu tak salah. Itu kita ambil kisah Israeliat yang kita katakan wanita pelacur yang akhirnya dapat dijanjikan syurga setebak bagi minum anjing. Pakai kasut saja. Ini kalau itu tak ada pilihan dah. Anjing tu dah terjelir-jelir lidahnya, bermakna dia sangat-sangat dahaga. Kalau tak dibantu mungkin dia mati. Tapi kalau anjing yang sihat walafiat, banyak makanan lain yang boleh dibagi. Janganlah begitu. Walaupun anjing tu makhluk, tapi dia binatang, tarafnya di bawah. Ada dibagi otak, tapi tak ada dibagi akal. Mana nak samakan dengan manusia. Ini contoh-contoh ya, satu peristiwa ya, ataupun kita kata kes atau berita yang setakat di Malaysia ni lah. Dan di umur Umi ni, inilah kali pertama Umi dapat berita bahawa daging kurban dia bagi kat binatang. Okey, ni akhlak hilang, adab hilang. Okey, maka kita sekarang ni baru lepas kurban, baru lepas puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, nak dapat puasa macam-macam pahala nak dapat. Kita dah semak belum yang asas ini yang Allah bagi kat Rasulullah ini? Pertama, dapat tidur dengan nyenyak. Bangunnya rasa dekat dengan Allah, tak kata rasa jauh dengan Allah. Sebab bila kita bersyukur mesti bangunkan rasa dekatnya. Bangun berada dalam keadaan sihat, dah syukur ke belum? Tapi kalau sakit, syukur alhamdulillah dah hilang sakit saya. Seolah-olah yang menghilangkan itu bukannya Allah. Syukur alhamdulillah. Syukur kita pada lidah tidak diikuti dengan perbuatan. Maka mari kita semak dari hari ini. Kalau dulu kita tidak pernah bersyukur dengan dapatnya tidur nyenyak di rumah kita, tidur nyenyak di tempat tidur kita, dari hari ini sampai mati buat. Kedua, selagi kita bangun dalam keadaan sehat, maka tolong syukurnya dengan ibadah sewujud. Bangunnya tahajud, bangunnya witir, bangunnya taubat, bangunnya tasbih, bangunnya macam-macam. Itu tanda kita bangunnya kerana Allah, bangunnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni yang kita nak pesan ni. Kita ni muda, payah lah. Takkan tahajud 2 rakaat. Payah benar. Kalau nak jadi hamba Allah. Nak jadi pengikut Rasulullah. Kalau merasakan bahawa nikmat terbaik yang Allah bagi pada aku boleh tidur.